Fi Zilal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat 154. Kini jemaah muslimin yang berada di Madinah sedang menghadapi satu perjuangan yang sukar untuk menegakkan agama Allah di bumi dan untuk melaksanakan peranan mereka yang telah ditetapkan oleh suratan takdir Allah, dan untuk menerima panji-panji Allah dan mara berjuang kerananya di jalan yang sukar dan panjang. Ini Al-Quran mula melengkapkan mereka dengan kelengkapan rohaniah dan membetulkan kefahaman dan pandangan mereka terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam masa perjuangan itu, iaitu ketika menghadapi suasana tarik tolak dan ketika menghadapi pengorbanan dan penderitaan, juga ketika mereka diberikan neraca-neraca pertimbangan yang betul supaya mereka dapat menilaikan perjuangan yang panjang ini dengan penilaian yang betul. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh kerana sabilillah itu mati, malah mereka sebenarnya hidup, tapi kamu tidak menyedarinya. Ayat 154. Para syuhada tidak mati. Di sana terdapat pahlawan-pahlawan yang akan gugur syahid di dalam pertempuran kebenaran, iaitu para syuhada fi sabilillah. Mereka adalah korban-korban yang mulia yang dikasihi. Korban-korban yang luhur dan berhati bersih, kerana orang-orang yang keluar berperang kerana sabilillah, dan orang-orang yang mengorbankan jiwa mereka di dalam pertempuran kebenaran biasanya terdiri dari orang-orang yang berhati paling mulia dan berjiwa yang paling bersih. Sebenarnya orang-orang yang terbunuh di dalam perjuangan sabilillah itu bukannya mati, malah mereka hidup. Oleh itu, mereka tidak seharusnya disifatkan sebagai orang-orang yang mati atau dikira sebagai orang-orang mati dalam tanggapan dan perasaan. Mereka tidak boleh dikatakan mati dengan bibir, mulut dan lisan. Malahkan mereka sebenarnya hidup dengan pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Oleh itu, mereka pasti hidup. Pada lahir dan pada pandangan kasar sahaja mereka dibunuh. Tetapi hakikat mati dan hakikat hidup tidak boleh dipastikan dengan pandangan lahir yang dangkal ini. Cara hidup yang utama ialah sifat positif dan aktif, sifat kesuburan dan kesenimbungan, sedangkan ciri utama mati ialah sifat negatif, sifat padam dan terputus. Para syuhada yang terbunuh di dalam pertempuran fi sabilillah memberi ciri yang positif yang berkesan dalam membantu perkembangan agama yang benar, di mana mereka terbunuh kerananya. Gagasan Islam yang kerananya mereka terbunuh itu menjadi segar, bugar dan berlanjutan hidupnya dengan siraman darah mereka, dan semangat perjuangan para mukmin yang masih hidup di belakang mereka akan terus kuat dan berlanjutan kerana pengaruh perjuangan mereka. Oleh itu, mereka tetap merupakan satu unsur yang positif dan aktif, satu unsur pendorong yang berkesan dalam pembentuk dan membimbing hidup kaum muslimin. Inilah ciri hidup para syuhada yang utama. Mereka hidup dengan pertimbangan yang waqi'i, iaitu realistik dalam dunia manusia. Mereka hidup di sisi Allah sama ada dengan pertimbangan ini atau dengan pertimbangan yang lain yang kita tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar. Bagi kita cukuplah dengan penjelasan Allah yang mengatakan bahawa mereka hidup di sisi Allah. Tetapi kamu sahaja yang tidak menyedarinya, kerana hakikat hidup ini di luar kefahaman
manusia yang lemah dan terbatas. Namun demikian, mereka tetap masih hidup. Mereka masih hidup, kerana itu mereka tidak dimandikan seperti orang-orang mati yang lain, dan mereka dikafan dengan pakaian yang ada di tubuh mereka ketika mereka gugur syahid. Tujuan permandian ialah untuk membersihkan badan si mati, tetapi para syuhada adalah orang-orang yang bersih dan masih hidup pula. Pakaian mereka di bumi menjadi pakaian mereka di dalam kubur kerana mereka masih hidup. Mereka masih hidup, kerana itu keluarga, sahabat dan orang-orang yang menyayangi mereka tidak perlu bersedih dan berduka cita. Mereka masih hidup bersama-sama dalam kehidupan keluarga, sahabat-sahabat handai dan orang-orang yang menyayangi mereka. Mereka masih hidup, oleh sebab itu perpisahan dengan mereka tidak seharusnya menyusahkan hati orang-orang yang ditinggalkan mereka. Keguguran dan pengorbanan mereka yang besar tidak seharusnya dirasakan begitu besar dan meranjatkan mereka. Di samping mereka masih hidup dan dimuliakan di sisi Allah, mereka dikurniakan balasan yang paling mulia dan sempurna, tersebut di dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ditempatkan di dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan di dalam syurga ke mana sahaja disukai mereka. Kemudian mereka singgah di lampu-lampu yang bergantungan di bawah arash. Allah melihat mereka sepandangan mata lalu bertanya, "Apakah yang kamu mahu?" Jawab mereka, "Wahai Tuhan kami, apakah lagi yang kami kedaki sedangkan Engkau telah mengurniakan kepada kami nikmat-nikmat yang tidak pernah Engkau kurniakan kepada sesiapa pun dari makhluk-Mu." Kemudian Allah kembali mengemukakan pertanyaan yang seperti itu, dan oleh sebab mereka melihat bahawa mereka tidak akan tinggal dari memohon, lalu mereka pun menjawab, "Kami mahu Engkau kembalikan kami ke negeri dunia supaya kami dapat berperang kerana agama-Mu sehingga kami dibunuh sekali lagi." Kerana mereka melihat betapa besarnya pahala yang diterima oleh para syuhada. Jawab Allah, Jalalahu, sesungguhnya aku telah membuat keputusan bahawa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Daripada Anas radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tiada seorang pun yang masuk syurga dan suka kembali semula ke dunia, dan dia masih mempunyai sesuatu di muka bumi ini kecuali orang yang gugur syahid. Dia bercita-cita kembali semula ke dunia supaya ia dibunuh berpuluh-puluh kali kerana dia melihat betapa besarnya kemuliaan yang diterimakan oleh para syuhada, dikeluarkan oleh Malik dan Ash-Shakani. Tetapi siapakah para syuhada yang masih hidup itu? Mereka ialah orang-orang yang terbunuh di dalam perjuangan di dalam perjuangan Sabilullah, yang ini terbunuh semata-mata kerana Sabilullah sahaja, tidak bercampur aduk kerana sesuatu lambang, matlamat dan tujuan yang lain kecuali kerana Allah semata-mata. Ia gugur kerana mempertahankan agama yang benar yang diturunkan Allah. Ia gugur kerana agama yang disyariatkan oleh Allah. Ia gugur kerana agama yang telah dipilih oleh Allah. Ia gugur kerana agama ini sahaja, bukan kerana sesuatu tujuan yang lain. Bukan gugur di bawah sesuatu lambang yang lain dan tidak bercampur aduk dengan sesuatu matlamat dan slogan-slogan yang lain. Inilah yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis, supaya tidak ada dalam hati sebarang kekeliruan dan ingatan yang lain melainkan kerana Allah semata-mata. Dari Abu Musa radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai orang yang berperang kerana menunjukkan keberanian, berperang kerana menunjukkan keangkuhan, dan berperang kerana riak. Manakah yang dikatakan berperang kerana sabilullah? Jawab beliau, "Sesiapa yang berperang supaya agama Allah menjadi agama yang tertinggi, maka dialah yang berperang kerana sabilullah." Dikeluarkan oleh Malik dan Al-Shakani. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, ada orang mahu berjihad kerana sabdullah sedangkan dia berkehendak harta dunia." Jawab beliau, "Dia tidak akan mendapat apa-apa pahala." Dikeluarkan oleh Abu Daud. Kemudian lelaki itu mengulangkan pertanyaan itu sebanyak 3 kali dan semuanya dijawab beliau, "Dia tidak akan mendapat apa-apa pahala." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memberi jaminan kepada orang yang keluar berperang kerana sabdullah, tiada sesuatu yang mendorongnya keluar melainkan semata-mata untuk berperang kerana agamaku, kerana beriman kepadaku dan kerana membenarkan Rasulku. Dia tetap dijamin olehku bahawa aku akan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya semula dengan selamat ke tempat kediamannya yang ia keluar darinya dengan mendapat ganjaran atau harta rampasan perang. Demi Allah yang memegang nyawa Muhammad di tangannya, tiada luka yang dilukakan oleh orang sabilullah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat seperti keadaan pada hari ia dilukakan. Warna lukanya merah, darah dan baunya bau kasturi. Demi Allah yang memegang nyawa Muhammad di tangannya, jika tidak kerana menyulitkan kaum muslimin, tentulah aku tidak akan duduk sama sekali tanpa mengikuti mana-mana ketumbukan tentera yang berperang kerana sabilullah. Tetapi aku tidak mempunyai kelapangan untuk membawa mereka berperang dan mereka juga tidak mempunyai kelapangan untuk mengikut aku berperang. Dan tentulah sulit bagi mereka untuk tinggal tidak ikut berperang bersamaku. Demi Allah yang memegang nyawa Muhammad di tangannya, aku bercita-cita berperang kerana sabdullah, lalu aku dibunuh. Kemudian aku berperang kerana sabdullah lagi, kemudian aku berperang lagi dan dibunuh lagi. Dikeluarkan oleh Malik dan Ash-Shakani. Siapakah para syuhada? Mereka lah para syuhada. Mereka keluar berperang kerana sabdullah. Tiada sesuatu yang mendorong mereka keluar melainkan semata-mata untuk berperang kerana sabdullah, kerana berperang kepada Allah dan kerana membenarkan para rasulnya. Rasulullah SAW telah menunjukkan perasaan bencinya terhadap seorang pemuda Parsi yang berjihad apabila dia menyebut-jebut yang berbangga-bangga dengan nama bangsa Parsinya di bidang jihad. Daripada Abdul Rahman Ibnu Abi Uqbah, daripada bapanya, dia seorang bekas hamba dari bangsa Parsi, katanya, "Aku turut berperang bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud. Aku telah berjaya membunuh seorang lelaki kaum musyrikin. Lalu aku berkata, 'Nah, ambillah. Akulah pemuda Parsi.' Nabi SAW terus berpaling kepadaku dan berkata, 'Mengapa engkau tidak berkata, akulah pemuda Ansar?' Kerana anak lelaki bagi saudara perempuan dari sesuatu kaum itu adalah dari mereka, yang bekas hamba kepada sesuatu kaum itu adalah dari mereka." Dikeluarkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW tidak suka pemuda itu bermegah-megah dengan sifat perjuangan yang bukan dari sifat perjuangan menolong Nabi SAW dan berperang di bawah satu lambang yang lain dari lambang menolong agama Allah. Inilah jihad yang sebenar, dan jihad inilah sahaja yang menghasilkan pahala syahid dan membuat para syuhada yang gugur itu terus hidup. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.